Info kembali di Buletin Berat Sebelah. Polis menyerbu sebuah syarikat di Petaling Jaya Selangor hari ini untuk siasatan sebuah buku yang didakwa menghina Jatinegara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzair Muhammad berkata, serbuan kira-kira jam 3 petang itu dijalankan sepasukan pegawai dan anggota unit siasatan jenayah terkelas USJT Bukit Aman. Siasatan awal mendapati sebanyak 1,000 naskah buku telah dicetak yang mana 687 naskah terjual secara dalam talian, manakala 313 naskah masih tersimpan dan dirampas. Polis dalam proses untuk meneliti buku berkenaan dan kita telah kenal pasti siapa yang melakar muka hadapan buku tersebut, katanya dalam sidang akhbar di Bukit Aman hari ini. Dalam pada itu, masih ada beberapa manusia bodoh yang secara terang-terangan mempertahankan karya kulit buku itu yang bertajuk Rebirth, Reformasi, Resistance and New Hope in New Malaysia. Antaranya seorang pereka grafik yang acah-acah punk dan seorang kartunis yang sangat meminati Datuk Seri Rosmah dan Datuk Seri Najib Razak. Berbagai alasan diberi untuk mempertahankan karya seni kulit buku itu. Antara alasan dari Mamat Pang itu, karya itu sudah dipamerkan beberapa tahun lalu sejak zaman Barisan Nasional lagi, tapi tiada tindakan diambil. Sepertinya Mamat Pang itu sudah dijangkiti penyakit bawaan pemimpin Pakatan Harapan iaitu virus Semualis Salah Najib Tis 19 atau dalam bahasa Argentinanya Cambiaso Salah Najib. Walaupun karya itu sudah lama dan dipamerkan, tetapi rakyat tidak tahu kewujudannya. Saya yang membaca berita ini pun baru tahu ada orang bodoh seperti ini. Apalagi pihak berkuasa pada ketika itu yang tak mungkin tahu jika tiada laporan dibuat. Mungkin juga pemikiran rakyat sudah berubah semenjak kerajaan PH memerintah selama 22 bulan. Semangat patriotik dalam diri semakin tebal setelah Raja-Raja Melayu dan kedaulatan negara diusik beberapa kali. Malang bagi kita ada beberapa manusia yang tidak segan silu mempertahankan karya itu. Oleh kerana netizen sedar kekoyakan Mamat Pang itu, mereka beramai-ramai membuat meme dan troll terhadap gambar beliau untuk beliau rasai bagaimana rasanya identiti kita dimanipulasi dan diubah. Kami di Buletin Berat Sebelah yakin yang beliau sudah menghantuk kepala beliau ke pucuk katil lebih dari 10 kali walaupun di posting-posting terbaru beliau nampak tenang dan acah-acah tidak koyak. Manakala kartunis pemuja Najib dan Rosmah pula berkata pereka logo tersebut mungkin hanya menggunakan logo Jatinegara sebagai rujukan dan bukannya memanipulasi imej sebenar. Ini kerana hanya satu bahagian iaitu kurang dari 50% dari keseluruhan gambar lambang Jatinegara yang lengkap digunakan dalam karya itu. Manipulasi adalah apabila seorang menggunakan keseluruhan logo dan mengubah satu atau sebahagian kecil dari keseluruhan logo. Dari kata-kata kartunis pujaan Pakatan Harapan itu pun kita tahu yang beliau sedaya upaya mempertahankan karya itu walaupun dengan sekali pandang sahaja semua orang tahu yang itu diambil dari Jatinegara. Kenapa perlu buaya itu dilukis bengkok begitu? Lukislah buaya itu lurus. Oh, takut tak sama dengan bentuk Jatinegara kan? Kenapa perlu ada kanak-kanak atau bayi pada bulan dan bintang sedangkan semua orang tahu yang bulan itu adalah lambang agama Islam? Adakah ia bermaksud Islam itu agama pedofil? Buletin Berat Sebelah menyarankan pelukis untuk tampil memberi maksud tersirat karyanya itu. Confirm ke laut dia cover. Walaupun saya seorang pembaca berita berkelulusan sekolah menengah yang tidak lulus UPSR pun saya boleh teka niat karya itu. Malahan lebih jelas jika tajuk buku itu berada di bawah karya itu. Rebirth iaitu lahir semula, Reformasi bermaksud perubahan, Resistance bermaksud rintangan, New Hope bermaksud harapan baru, New Malaysia bermaksud Malaysia baru. Apa kaitannya dengan Jatinegara kita? Fikir-fikirkan. Sekian Buletin Berat Sebelah. Pergi ke seberang jual tempoyak, di luar tenang, di dalam koyak. Kembali lagi selepas ini.